Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okey. Sekejap ya, kita nak invite lagi. Kita nak share link dulu. Untuk apa nama ni? Sesi special kita petang ni. Kita ada topik special petang ni. Okey. InsyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sementara kita menunggu kita punya penonton-penonton. Okey. So Syah nak memperkenalkan dululah kan. Nak memperkenalkan kita punya jemputan hari ini. Seperti yang Syah wawarkan tadi, hari ini memang topik dia special sikit, which is topik ni sebenarnya topik yang Syah sendiri nak tahu dengan lebih details lah. So Syah jemput seseorang yang istimewa ni. Seseorang istimewa ni sebab senang nak bercakap dengan dia. Yang Syah jemput ni ialah anak saudara Syah sendiri. Kan? Dulu kecil je, sekarang ni dah besar panjang dah pun. Dan beliau saya rasa orang yang paling layak, orang yang paling layak untuk berkongsi tentang topik wasiat pada petang ni. Sebab saya tahu ramai dekat luar sana yang even Syah sendiri pun rasa macam okey, apa tu wasiat? Wasiat kena tulis macam mana? Lepas tu nak kena renew wasiat ke, macam-macam benda yang terfikir. Lepas tu since Syah pun dalam bidang bisnes, dan ramai juga rakan-rakan bisnes yang nak tahu, nak mempelajari lah, nak ada pengetahuan tentang wasiat ni. So Syah menjemput anak saudara tersayang ni untuk menceritakan kita tentang topik wasiat ni. Okey, so di petang yang petang yang sejahtera ini, okey, saya nak jemput kita punya speaker lah, kita punya tetamu jemputan kita. Okey, kita boleh jemput lagi ramai-ramai masuk. Okey, ramai lagi yang tak masuk ni, ada business partner yang tak masuk lagi. So sebelum mereka masuk, sebelum kita masuk ke topik yang lebih lebih serius, Syah nak jemput Syah punya speaker petang ni, iaitu anak saudara Syah sendiri, iaitu Tuan Ahmad Zarul Zalfan, untuk memperkenalkan diri dulu. Okey, sekejap ya, kita jemput dulu speaker kita. Mana tekan? Okey. Okey. Alo. Okey, alo. Okey, Syah bahasakan dengan Tuan Zarul ni, Along. Okey. So petang ni kita nak Tuan Zarul kenalkan diri dulu. Kenalkan diri, background daripada mana, kan, sebab ramai kat luar sana yang nak tahu dulu details. Tuan Zarul daripada mana? Along punya suara okey. Cepat. Tuan Zarul boleh kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara? Tak gema kan? Okey, tak. Okey, Cun. Okey, Cun, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, terima kasih kepada ibu saudaraku tersayang, Puan Syah Khalid. Saya selalu panggil dia Cik Ha lah. Okay, sebab hari ni kita kena cerita topik serius kan, so tak boleh nak panggil Cik Ha, kena panggil Puan Syah hari ni. So baik, saya kenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Zarul Zalfan. Saya merupakan pengurus wilayah di As-Salihin Trustee Berhad, yang mana kami As-Salihin ni kami buat perkhidmatan tolong rancang pusaka,
untuk buat pengurusan pusaka. Saya merupakan pelajar lulusan daripada Universiti Al-Azhar dalam bidang syariah dan undang-undang. Saya dengan Salihin pun alhamdulillah ni dah lebih kurang 7 tahun dah saya berkecimpung dalam bidang pengurusan pusaka. Nak kata hebat sangat dalam ilmu menguruskan pusaka tu tak adalah, tapi apa yang saya dapat 7 tahun ni might be saya boleh kongsilah sedikit dengan semua pendengar yang ada hari ni, insya-Allah. Okey. So kiranya Tuan Zarul ni daripada As-Salihin lah kan? Okay. So kita terus masuk kepada topik lah. Okey. Apa nama ni? Cik nak tanya. Tak reti nak bagi Tuan Zarul kan. Cik nak tanya dekat Alok. Apa nama ni? Kadang-kadang kita ni tak kisahlah siapa-siapalah yang buat bisnes ke, yang bekerja ke, kan kita tak tahu pun wasiat tu macam mana sebenarnya. Kita ingat macam nanti kalau contoh kalau macam cik cakap dengan anak, nanti kalau mami dah tak ada, rumah ni untuk ni, kereta ni untuk ni, kan. Tapi sebenarnya kalau menurut Islam, apa itu wasiat? Maksudnya apa, Alun boleh terangkan tak secara detail lah sikit kan, apa itu wasiat dan apa dia punya macam keperluan dia wasiat tu. Dipersilakan. Okey, baik. So, kalau cakap pasal wasiat ni, kita percaya ramai je orang pernah dengar perkataan wasiat ni. Cumanya kita tak tahu tentang wasiat ni secara betul-betul. Kita tahu sebab wasiat. Lepas tu ada orang pula dia rasa macam ada orang tertentu je perlu buat wasiat. Kan? Ada orang dia rasa macam saya harta tak banyak, tak payah buat wasiat. So sebenarnya banyak salah anggap ataupun salah faham di kalangan masyarakat kita tentang wasiat ni. Okey. Berdasarkan soalan Cik Ha tadilah. Okey. Wasiat dari sudut Islam. Kalau kita tengok sebenarnya wasiat ni kita hari ni kena tengok dari dua sudut, dari dua aspek. Satu dari sudut Islam itu sendiri. Dalam Islam, wasiat ni Allah terangkan adalah untuk pemberian kepada bukan waris faraid. Ini wasiat dalam Islam. Islam kata, nak buat wasiat boleh. Wasiat ni dalam Islam dia cakap bagi kepada bukan waris faraid. Bukan waris faraid ni termasuklah contoh orang yang ada anak angkat, orang yang nak bagi contoh Cik Ha nak bagi ke Along sebagai anak saudara. Anak saudara bukan waris faraid kan? Waris faraid kita yang immediate family. Ada anak-anak kita, pasangan kita, mak ayah. So jadinya tak semestinya orang tu bukan ahli keluarga. Ada orang dia ahli keluarga tapi dia bukan waris faraid. Contohnya cucu kan. So kita boleh buat wasiat tapi wasiat ni dia lebih kepada pemberian kepada orang yang bukan waris faraid. Okey, itu dari sudut aspek Islam. Yang kedua ialah kita kena tengok dari sudut aspek perundangan hari ni. Ramai orang macam Cik Ha sebut juga tadi kan, nak buat wasiat, nak bagi dekat mami, nak bagi ke anak mami yang ni rumah, mami yang ni anak yang ni bagi kereta, yang ni ramai orang nampak nak letak, nak bagi harta tu macam mana. Sebenarnya benda tu tak penting dah. Benda tu tak penting. Sebab kita orang Islam, Allah dah tetapkan dalam Al-Quran ada hukum faraid. Anak kita dapat berapa bahagian, pasangan kita dapat berapa bahagian, mak ayah kita dapat berapa bahagian. So bukan kerja kita untuk letakkan bahagian-bahagian tu. Jadinya kepentingan wasiat hari ni dia lebih kepada dari sudut macam mana kita nak make sure faraid tu boleh dijalankan. Contoh paling senang. Kita ada rumah, kita ada duit, kita ada kereta, kita ada harta lah. Tapi contohlah paling senang account bank, kita ada duit dalam bank. Jadi kita meninggal dunia, memanglah anak-anak kita ni ada bahagian faraid. Tapi macam mana cara untuk dia boleh keluarkan duit daripada bank? Katalah A dia ada account, A meninggal. A tu meninggal, account tu masih atas nama A. Maksudnya A dia yang boleh keluarkan duit. Betul. Kalau A dah duduk dalam kubur, kan dia dah duduk dalam kubur, kasar sikit lah. Kalau cerita buat wasiat ni memang kasar sikit, mati kubur kan. Betul. Dia bagi faham senang sikit. Bagi faham senang sikit. Jadi dia dah duduk dalam kubur, akaun ni masih atas nama mak ni tadi ataupun nama ayah ni tadi. Anak-anak dia tak ada kuasa nak keluarkan duit. Macam mana dia nak bahagikan faraid kalau dia tak boleh keluarkan duit tu? Sama juga dengan rumah. Mak tinggalkan rumah,
payah tinggalkan rumah. Memanglah anak-anak boleh duduk dalam rumah tu. Tapi sampai bila nak duduk atas rumah yang atas nama arwah mak? Okey, Nak tukar nama atas nama mak, kena kejut mak tu bangun. Mak, tukar nama ni sekarang ni, kami ni waris faraid, mak tak tukar nama. So sebenarnya wasiat dia lebih dari sudut macam mana kita nak make sure pengurusan ataupun tuntutan harta pusaka tu boleh dibuat. Okey. Dia memudahkan ke macam mana? Dia memudahkan ke macam mana? Dia memudahkan. Kalau kita tengok kan, isu kat Malaysia paling kritikal lah hari ni ialah harta terbeku. Yes, betul. Harta terbeku ada lebih kurang 70 bilion ringgit dekat Malaysia. Walhal orang kita meninggal bukannya tak ada pasangan, bukannya tak ada anak, bukannya kan? tak ada mak ayah pun ada juga. Betul. Orang mesti adanya waris faraid, ada adik-beradik kan, ada bapa saudara. So kiranya orang ni semua dia ada waris faraid. Tapi harta masih terbeku. Sebab apa? Isu nak menuntut tu bukannya senang. Dia faraid ni kita jangan dia lebih kepada isu tu apa Long? Dia lebih kepada isu kita tak ada duit nak pergi uruskan ke macam mana sebenarnya? Isu tu isu apa? Isu dia ialah nak buat tuntutan tu bukannya mudah. Okey. Contoh kan macam kita sebut tadi kan. Kalau mak meninggal, mak ada akaun, ada tanah, ada rumah, ada kereta. Sekarang ni harta tu atas nama mak je yang boleh buat tukar nama. Waris tak ada lagi. Dia takkan ada orang yang nama faraid ataupun badan yang namanya faraid datang rumah tuk, Assalamualaikum, saya faraid, saya datang agih harta. Benda tu tak berlaku. Kan? Melainkan waris-waris kena pergi. Mak waris-waris tak boleh, contoh suami meninggal. Dia tak boleh pergi bank tunjuk ni sijil nikah, ni sijil mati laki saya. Saya tak sesimpel itulah. Tak sesimpel itu. Dia kena turun naik mahkamah, kena dapatkan sijil faraid, kena dapatkan persetujuan. Ada setengah-setengah kes kadang-kadang mahkamah minta bond pentadbiran ataupun gorentor. Gorentor ni mesti harta dia lebih daripada harta pusaka si mati. So benda tu susah. Sekejap, Syah nak potong sikit. Kiranya dekat sini lah yang diorang cakap kalau macam dia nak minta duit tu, kita ada hibah, ada duit banyak, bolehlah nak buka kes ke apa ke bagai. Betul tak Long kat situ? Betul. Itu pun satu isu jugalah, duit. Satu isu pun duit. Isu duit. Betul. Okey, so jap berbalik-balik dari topik Alon tadi. So kiranya dia macam dah macam orang tu dah meninggal. So dia nak buat tuntutan tu memang bukan mudah lah kalau tak ada wasiat. Betul tak? Betul. Okey, so apa wasiat ni buat? Apa wasiat ni buat memudahkan benda ni? Okey, baik. So, bila kita sebut tentang wasiat ni adalah satu hari ni dari sudut perundangan kat Malaysia, semua orang kena tulis wasiat. Walaupun dia tak ada harta banyak? Walaupun dia tak ada harta banyak. Macam mana cakap lah, walaupun ada satu akaun, kan, kena pergi buat tuntutan juga. Betul. Kalau ada kereta sebiji pun, kereta sebiji tu kena tukar nama juga. Tak tukar nama kereta, tak boleh renew ni Rotek. Tak betul renew Rotek. Along kita nak potong. Kita borak santai kan. Sebab ada kes kawan Cik A, akak dia meninggal dah lama dah akak dia meninggal. Lepas tu Rotek dia mati dan kereta tu sampai sekarang dia tak boleh pakai. Tersadai macam tu je. Yes, betul. Kiranya because of dia tak ada wasiat dan tak boleh nak tukar lah tu. Dia tak tukar nama. Macam mana nak renew Rotek? Owner tu duduk kubur. Sama juga dengan rumah. Sama juga dengan akaun. Jadinya kalau kita jangan rasa selesa kita ada harta banyak. Okey, tak apa, saya ada harta 5 juta. 7 keturunan tak habis makan. Tapi without wasiat, 7 juta tu 1 sen pun belum tentu bagi manfaat kat waris. Sebab dia tak boleh dituntut. Okey. So menjawab soalan Cik A, kenapa kena buat wasiat? Betul. Macam apa wasiat tu membantu? Berfungsi. Macam mana wasiatnya membantu? Betul. Dia bila orang meninggal dunia kan, yang paling utama sekali dia kena ada pentadbir. Isu harta terbeku bukannya sebab tak ada faraid. Faraid ada dalam Quran. Berapa puluh tahun, berapa ribu tahun dah Allah turunkan dalam Quran. Waris pun ada. Sepatutnya tak ada isu harta terbeku sebab orang mati dia ada waris dan ada hukum faraid. Allah dah letak dah setiap bahagian tu. Kenapa tak bahagi je? Yang paling penting kena ada pentadbir. Pentadbir ni siapa? Pentadbir ni lah yang gantikan tempat si mati.
Kan dia cakap tadi kan, kalau Hmm. owner tu mati, pemilik harta tu mati, mak mati ke ayah mati, bila ayah mati, dia takkan automatik rumah tu kalau kita tenong geran tu tiba-tiba tukar nama sendiri. Tak. Kan? Dia kena ada proses prosedur perundangan. Betul. So proses untuk orang yang boleh gantikan tanda tangan bila ayah owner, ayah je yang boleh tanda tangan. Ayah je yang boleh cap jari. Tapi kalau ayah dah mati, anak-anak takkanlah nak korek balik kubur, bawa ayah pergi JPJ, bawa pergi pejabat tanah. Kamu nak apa tu kan? Yalah, tahu tak apa. So kena ada pentadbir. Pentadbir inilah yang akan gantikan tempat si mati. Dia yang akan ada kuasa veto untuk boleh tukarkan hak milik. Boleh dituntut duit kat bank, boleh pergi pejabat tanah tukarkan nama rumah, boleh pergi JPJ tukar nama kereta. Dia ni akan gantikan tempat si mati. Baru faraid boleh jalan. Alright. So, untuk wujud pentadbir, kena buat wasiat. Sebab dalam wasiat ni lah kita nak melantik pentadbir. Kalau kita meninggal dunia, kita tak buat wasiat, macam mana nak wujudnya pentadbir? Katalah macam Cik A kan, Cik A ada anak, ada suami, ada mak lagi. So jadinya semua ni waris faraid tau. Semua ni waris faraid. So waris faraid ni kalau nak wujud pentadbir, diorang ni kena duduk, berkumpul, bincang sama-sama, dapatkan persetujuan siapa yang nak jadi pentadbir. Pentadbir ni pula mestilah yang dah cukup umur kan, anak kecil-kecil tak boleh jadi pentadbir. So dan persetujuan, lepas tu kadang-kadang ada orang kena ada komitmen lah, kena ada pengetahuan. Betul. Kalau ada family macam macam Alung tak apa, tahu mengurus kan. Ni kalau semua tak ada yang kerja harta pusaka kan, saya tak tahu juga nak buat apa. Lepas tu kadang-kadang bila kita bila kita buat ni, kita kena cari orang yang betul-betul boleh committed, boleh buat yang tahu ada ni kan duit. Betul, boleh jadi gaduh jugalah kalau tak betul caranya, betul tak? Betul, sebab dia gantikan tempat kita kan, dia boleh keluarkan duit tu yang kadang-kadang jadi masalah. Kita nak percaya kat orang. Yelah. Kita nak percaya kat orang. Jadinya kiranya kalau walaupun dia ada harta sikit sekalipun, just buat je wasiat macam itulah. Betul tak? Betul. Sebab apa-apa pun, walaupun sikit tu macam mana, kalau kita tengok kebanyakan orang kita, sikit tu pun at least dia akan ada sebiji rumah, dia ada sebiji kereta, dia ada akaun tu mesti ada tabung haji, KWSP, simpanan 2-3 mesti ada. Yalah, KWSP tu mesti ada dah, betul-betul. Dengan ASB lagi, tak masuk lagi kalau dia ada buat investment, dia ada takaful, insurans, semua tu. Kita ni tak ada istilah orang yang sikit harta sebenarnya, banyak je harta. Kalau tak ada 70 bilion harta terbeku. Betul-betul kan? Kan? Betul. Just sebab macam kita tak nampak benda tu sebab benda tu tak jadi lagi. Tapi bila benda tu dah jadi sebenarnya, walaupun kita rasa macam aku tak ada harta pun, tapi sebenarnya Alung cakap lah, EPF, kita ada juga apa nama ni, insurans, kita ambil insurans nyawa semua tu kan. Kalau meninggal, dapat juga ratus-ratus ribu dekat situ. ASB lagi kan. Kereta lagi. Lagi satu Cik A yang selalu orang kita lupa. Dia fikir harta je kan. Dia tak fikir hutang dia. Yes, kita Tak meninggal apa, saya ada rumah dah, tapi rumah adalah hutang. Saya ada kereta ada hutang. So siapa yang nak menanggung hutang lepas mati? Betul. Katalah tak boleh tukar nama, tak boleh nak settle, duit tak boleh keluar kan. Duit dekat dalam katalah dekat akaun tak boleh keluar. Dia orang nak settlekan hutang macam mana? Nak sambung bayar kita tiap-tiap bulan rumah semua tu. Kan? Kita ni lagi kaya hutang daripada kaya harta sebenarnya. Kan, betul. Kan, kesedaran ni. Lepas tu, Cik A nak tanya sebab yelah benda ni sebenarnya berlaku di dalam kehidupan juga kan. Macam mana kalau orang bukan Islam? Orang bukan Islam, dia ada harta, sebenarnya dia macam mana? Dia ada isu. Sebab kalau meninggal orang tu walaupun dia bukan Islam, still harta dia dibekukan semua kan. So, dia kena boleh buat wasiat ke Long? Okey, untuk orang Islam, beza antara orang Islam dengan orang non-Muslim, bukan Islam, faraid je. Beza dia faraid. Orang Islam, kita ada guidance dalam Al-Quran yang dipanggil sebagai faraid. Allah letakkan portion, isteri, suami dapat berapa, 1/4 semua kan. Orang non-Muslim, dia tak ada benda tu. Dia ada akta dia, akta, tapi bukan dari sudut agama. So tapi dia tetap kena ada pentadbir. Kan, contoh macam kita ada anak bawah umur. Macam Cik A kan, Cik A pun ada anak bawah umur. Katalah kita meninggal dunia, anak still bawah umur. Kereta boleh daftar atas nama anak.
Tak boleh Rumah kan? boleh daftar atas nama anak. Tak Duit boleh. boleh. Akaun kita nak bukakan akaun untuk dia pun kena ada nama kita sekali atas akaun dia. Betul tak? Betul? So jadinya isu orang yang ada anak bawah umur semua tu, walaupun dia tu anak kita tapi dia tak layak untuk pegang harta. Macam mana? So ni penting wasiat. So non-Muslim pun dia kena buat wasiat. Dia kena make sure lepas mati ada orang yang boleh uruskan harta dia, boleh uruskan harta anak-anak dia. Dia akan jadi isu jugalah, kan? Betul tak? Kalau dia akan jadi isu juga kan? Tapi kan kalau kita tengok hari ini, isu dia banyak datang daripada orang Islam kita. Sebab orang Islam kita ni dia terlalu selesa dengan wujudnya faraid. Tak apalah, lepas meninggal dunia ada faraid. Orang non-Muslim dia tak ada faraid. So kalau kita tengok kesedaran non-Muslim tulis wasiat sangat tinggi. Oh, ya ke? Oh. Tengok kan daripada 70 bilion harta terbeku, 90%, 90% adalah orang Islam punya. 10%. Serius ah? Okey. So kiranya kesedaran dia tinggi. Orang Islam ni dia tak apalah ada faraid kan. Tapi sebenarnya betul lah. Kalau macam kita faraid pun, tapi siapa yang nak yelah sebab apa nama ni? Pentadbir tu yang penting. Pentadbir tu yang penting. Kalau macam anak tu yang kita tinggalkan dia tak ada saving ke, dia tak ada duit ke, macam ni dia nak pergi turun naik mahkamah nak pergi uruskan, betul tak? Betul. So kiranya okey. Maksudnya kat sini ni Cik masuk bab terus pentadbir lah kan. So contohlah macam Cik Ara ambil wasiat. Kan Cik Ara ambil wasiat meninggal. So kiranya apa peranan asalihin selepas tu? Maksudnya lepas kita meninggal apa peranan dia buat? Okey, nak cerita pasal asalihin pentadbir tu asalihin lah, betul tak? Okay, so basically kita buat wasiat ni, kita boleh lantik pentadbir tu sama ada di kalangan individu, ahli keluarga kita ataupun syarikat amanah. So dekat Malaysia ni ada few lah syarikat amanah. Individu kita boleh lantik siapa-siapa pun kita nak lantik. Cuk. Kalau individu angkat tangan. Kalau individu dia kena declare ke? Maksudnya sebelum orang tu meninggal dia kena declare orang tu jadi pentadbir. Aku meninggal nanti kau jadi pentadbir. Macam tu ke? Tak perlu. Tapi sebaiknya lah. Sebab kalau ikutkan kita boleh contohlah Cik A lantik Along kan sebagai pentadbir. Nanti Along tak tahu sekarang. Tiba-tiba Cik A meninggal, Along baru tahu. So kalau Along asal tak nak buat, okey. Faham. Betul tak? That's why dia tak perlu bagi tahu pun, dia still boleh buka puasa. Tapi kalau tak bagi tahu awal-awal, kalau orang yang kita lantik tu refuse untuk buat, tak boleh nak buat apa juga. Sebab tu lagi satu kan, kita memang galakkan lantik syarikat amanah lah macam asalihin. Pentadbir ni kerja dia lah yang akan settlekan everything. Sebab bila dia ada kuasa, dia yang boleh keluarkan duit. Bila dia boleh keluarkan duit, dia yang kena buat bayar-bayar hutang. Hutang ni hutang dunia akhirat. Orang ni tak buat hutang dengan bank, hutang dengan kawan, hutang dengan mana-mana koperasi ke apa ke. Lepas tu hutang dengan Allah, puasa tinggal, haji tak buat lagi. Haji tak buat lagi. Lepas tu pentadbir dia nanti yang kena tukar nama rumah, keluarkan nama si mati, masukkan nama anak-anak. Oh ni anak bawah umur, dia kena pegangkan, dia kena buat cara macam mana. So sebab tu penting lantik syarikat amanah instead of orang. Betul. Nak buat benda tu pun, katalah lantik Along. Okay, at least Along ada pengalaman, ada pengetahuan. Okay, nak cari orang macam Along bukannya senang. Bukan semua family ada orang yang tahu bidang pengurusan pusaka, betul tak? Betul. Lepas tu yang kedua, komitmen. Kalau lantik Along pun, kalau Along ada family sendiri, ada kerja sendiri, waktu bila yang Along nak menghadap menguruskan harta pusaka Cik Ha contohnya? Kan? Yalah, betul. Lepas tu, bila lantik Along boleh mati. Along kan, tiba-tiba kita tengah buat, kita baru baru buat ataupun Along mati dulu sebelum Cik A ke, lantik Along, tiba-tiba lah Along mati dulu, dah nak kena buat wasiat baru. Tu pun kena make sure orang tu. Lepas tu kadang-kadang Along tengah buat, tiba-tiba Along mati. Kita tak settle lagi. So benda-benda tu kena tengok sebagai satu benda yang penting dalam merancang harta pusaka, bukan semata-mata lantik pentadbir. Tapi kita kena make sure pentadbir tu adalah pentadbir yang betul-betul layak dan mampu. Okey, layak dan mampu. Mampu tu daripada segi fizikal, mampu daripada segi duit. Betul tak? Kalau dia tak ada duit, macam dia nak uruskan pun. Betul. Kan? Okey, lepas tu okey, macam Cik cakap tadi lah, tak jauh lagi. Pasal asalihin lah. Yes. Lepas kita meninggal, apa dia buat?
So Hmm. macam As-Salihin, kita ni sebagai sebuah syarikat amanah, satu kita yang sediakan dokumen wasiat tu lah. Okey, Okey. As-Salihin yang sediakan dokumen wasiat, ikutlah pewasiat dia nak buat macam mana. Lepas tu As-Salihin sendiri boleh dilantik sebagai pentadbir. So bila berlaku kematian, As-Salihin nanti katalah pewasiat ni meninggal. So kami akan bacakan wasiat depan semua orang waris. Okey. Lepas tu nanti kita akan dapatkan kuasa dekat mahkamah. Dia kena buat, nak dapat kuasa ni kena buat tuntutan. Dapatkan kuasa, kita akan keluarkan semua duit, kita akan buat checking apa dia punya aset, apa dia punya liability. As-Salihin akan uruskan start daripada meninggal, baca wasiat sehinggalah dalam geran tak ada nama semati. Alright. Semua As-Salihin buat. Tu dia. Itulah kerja As-Salihin, As-Salihin sebagai pentadbir. Itu kiranya kerja sebagai pentadbir lah kat situ. Just imagine lah kalau yang mentadbir tu orang individual. So memang akan payah lah sebenarnya. Betul tak? Dia memang betul lah macam Arun cakap lah. Dia komitmen dekat situ sangat-sangat besar lah sebenarnya kan. Sebab knowledge penting lah. Knowledge. Contoh kan macam kita nak tukar nama kereta pun kan. Katalah mak meninggal, dia ada kereta. Dia bukannya pergi JPJ tukar nama macam tu je. Betul. Kita kena buat valuation dulu kan, kena buat penilaian, lepas tu kena kita pergi puspakom, buat inspection dulu, baru boleh tukar nama. Dekat JPJ sama juga dengan tanah, kena buat valuation, kena bayar stamp duty dekat LHDN, baru boleh pejabat tanah tukar nama. So setiap aset ni dia ada kerenah ataupun cara nak menukar nama, uruskan tu. So without a proper knowledge, memang tak boleh lah. Jalan lah. Begitu takkan jadilah kan. Okey. So soalan seterusnya, siapa yang boleh terima wasiat dan berapa banyak harta yang boleh diwasiatkan? So yang ni macam Alun cakap faraid lah kan. Tapi dia ada maksimum ke? Maksudnya macam kalau harta dia terlalu banyak ke apa ke, ada ke certain amount ke apa ke? Okey, kalau kita nak cerita tentang pembahagian lah, tadi kita banyak cerita tentang pentadbiran kan, macam mana nak tuntut duit macam ni. Okey, kalau kita nak cerita tentang pengagihan, so basically kita orang Islam ni dah ada faraid. Allah ada cerita dah. So tapi boleh tak kita sebagai seorang Islam nak buat satu perancangan awal, kita nak bagi orang ni lebih. Orang Melayu kita macam tu. Orang Melayu kita dia sibuk. Dia tak fikir tu siapa boleh keluarkan duit dia, yang dia fikir orang ni kena dapat banyak, orang ni kena dapat sikit, yang ni tak boleh dapat langsung. Especially isteri lah. Suami tak boleh bagi langsung. Kan? Tapi bila suami buat wasiat, semua kena bagi kat dia. Bagi kat dia. Boy. Boy. Okay. Kita cakap dari sudut pengalaman. Sekejap. Mak Acu kata suara Alung tenggelam timbul. Tenggelam timbul ke? Tenggelam timbul ke? Suara okey tak? Cik Ada dengar okey. Abang dengar okey tak? Okey. Mak Acu ni kot lah yang dekat kampung. Okey. So, nanti Mak Acu pindah dulu. Itulah. Okey. Cun. Line. Okey. Lepas tu? Okay, so kalau kita tengok dari sudut perancangan ni, dia sebenarnya bukanlah nak fokus dekat pentadbiran semata-mata. Of course, ada orang yang memang dia punya intention tu lebih kepada pengagihan. Saya nak make sure orang ni dapat banyak. Sebab ada kes-kes, contoh orang yang meninggal dunia dia tak ada anak lelaki. Maksudnya dia ada anak perempuan sahaja ataupun dia tak ada anak langsung. Okay. So, jadinya waris faraid dia akan termasuk dengan adik-beradik dia, semua sekali, lelaki perempuan. So jadinya, katalah dia tinggalkan sebiji rumah. So daripada sebiji rumah, anak perempuan dia ada hak, pasangan dia ada hak, adik-beradik dia semua ada hak. Mak ayah dia pun ada hak. Okay. So macam mana rumah tu nak diagihkan? Kan susah. So kita ada peluang untuk rancang semua ni. Sebab tu dalam instrumen perancangan pusaka ni, dia bukannya cakap pasal wasiat je. Pernah dengar tak hibah? Pernah. Pernah dengar tak harta sepencarian antara suami isteri? Pernah dengar tak amanah? Pernah dengar tak perjanjian? So perancangan harta pusaka ni dia luas. So kita nak cerita tentang pembahagian harta, kalau wasiat ni dia lebih fokus nak make sure harta tu boleh dicairkan. Harta tu boleh dituntut. Dan dalam wasiat macam Alun sebut awal-awal tadi, wasiat ni boleh buat pemberian kepada bukan waris 1/3 maksimum. Maksimum 1/3 sahajalah. Maksimum 1/3 sahaja. 2/3 tu kena ikut faraid kepada waris-waris yang layak. Wajib kalau ikut faraid. Maksudnya kalau macam untuk katalah macam Alun cakap tadi lah, okey nak bagi lebih sikit lah.
Contohlah macam nak bagi lebih sikit lah kat anak perempuan. Sian dia. Lah anak lelaki boleh cari duit sendiri. Contoh. So boleh ke buat macam tu kalau tak nak ikut faraid? Dalam wasiat boleh, Ah, tapi wasiat dia tidak membatalkan hak faraid. okey. Maksudnya, contoh kalau kita kata anak lelaki dengan anak perempuan bahagian dia berbeza, anak lelaki Ah, akan dapat lagi banyak. Tapi mm-mm. kita nak buat wasiat bagi Alamak, Along kejung ke? Along kejung. Sekejap Along ni hello, hello, tersekat. hello. Okey, dah, Boleh dah. dengar? Boleh. Alright. So, Hmm. kalau Hmm. kita nak buat katalah dalam faraid, anak lelaki dapat lebih besar daripada anak perempuan. Betul? Tapi kita nak bagi sama rata dalam wasiat, boleh ke tidak? Hmm. Boleh, tapi wasiat tak membatalkan faraid. Maksudnya, kalau kita tulis itu sebagai harapan kita kepada anak lelaki untuk dia lepaskan sebahagian daripada hak faraid dia untuk bagi kepada anak perempuan. Kalau Okey. anak lelaki ni tak bersetuju, dia berhak dapat hak faraid. Tolong cakap wasiat tak membatalkan hak faraid. Faham. Dia kena persetujuan daripada orang yang menerima tu jugalah. Betul. Okey. Tapi dalam perancangan kita ada instrumen lain. Contoh kalau macam orang yang nak make sure rumah ni dapatkan anak, kadang-kadang ada anak ni yang dah berjaya macam Cik A cakap kan, anak ni yang dia pandai cari duit sendiri. Anak perempuan ni yang bongsu ni dia yang banyak duduk dengan kita kan, dia sampaikan dia berkorban tak nak belajar jauh-jauh kan. Memang banyak spend masa untuk kita, banyaklah pengorbanan dia, sampaikan dia tak boleh nak kerja elok-elok contoh. So at least kita nak bagi rumah ni kat dia. Betul. Kalau kita buat dalam wasiat perlu persetujuan waris-waris. So kita boleh buat hibah. Kita boleh buat perjanjian. Okey. Kiranya benda tu skop dia besar. Bukannya dalam wasiat tu dah tulis wasiat dah. Dia banyak dah lagi, ada amanah lah, perjanjian lah, hibah lah, berbagai semua tu. Betul tak? Ya, betul. Perancangan dia Okey. luas lah. Sebab setiap orang pun Cik A, dia ada beza-beza cerita dia kan. Contoh macam Cik A buat bisnes. Kan ada orang yang kerja makan gaji, ada account, ada orang yang ada anak bawah umur, ada orang yang ada anak OKU, okey, ada orang yang ada mualaf, family member dia bukan Islam. So setiap orang ni dia ada cerita tersendiri. So bila dia ada cerita tersendiri, dia akan bawa kepada masalah-masalah yang berbeza. So bila masalah dia berbeza, penyelesaian pun berbeza. Contoh kan macam Cik A kata tadi, macam Alan sebut tadi, kalau orang tu tak ada anak lelaki, waris faraid itu masuk semua adik-beradik. Macam Cik A ada anak lelaki, waris faraid Cik A tu je lah, tak adalah masuk adik-beradik. So setiap orang ni dia punya cerita kehidupan dia berbeza. So masalah dia pun nanti kalau berlaku kematian pun akan berbeza. So solution dia pun berbeza. Okey. So jadinya boleh tak Cik cakap macam ni? Kiranya kalau macam kita dah tulis wasiat ni, dia satu kita memudahkan. Betul tak? Memudahkan urusan si mati. Kan? Betul tak? Lagi satu, still memerlukan kerjasama. Betul tak? Sebab kita akan bahagikan benda tu pun still ikut faraid. Betul tak? Kan? Kalau macam, so jadinya kena berlapang dada lah. Betul ke tak? Itu kalau wasiat lah. Sebab tu yang cakap, kalau kita buat wasiat, dia perlukan persetujuan. Tapi kalau kita nak make sure kan, contoh macam nak make sure rumah ni dapatkan Cik A je. Tak boleh waris-waris lain tentang, tak perlu persetujuan. Kita bolehlah buat hibah. Dia adalah produk hibah pula, kena buat hibah lah. Tapi kalau kita spesifik kat wasiat, wasiat tu perlukan persetujuan lah. Okey, faham. So dia clear lah dekat situ kan. So kalau macam wasiat ni, memang kena tulis Maksudnya tak boleh, dia lisan tak laku Lisan tak boleh. Hari ni semua apa-apa kena hitam putih. Kalau kita tengok cerita P. Ramlee tu Cik A, yang Tiga Abdul tu kan. Cerita Tiga Abdul tu banyak atau pengajaran pasal pusaka. Dia last-last tu kan, bila dia dah tuntut semua mak bapak mertua dia, adik-beradik dia semua. Dia kata bila dia adindaku Abdul Wahub, Intan Payung semua kan. Apa adinda? Selagi tak sign tak ada adinda. So dekat situ dia membuktikan bahawa pentingnya hitam putih. Nak apa-apa pun kena sign, kena ada hitam putih. Kalaulah kita cakap lisan, katalah Cik A buat wasiat lisan. Everyone can claim.
Yelah. Anu sebagai bukan waris, Anu boleh claim je. Oh, ni arwah ni makcik saya dia pernah buat wasiat mulut dekat saya. Jiran Yelah. sebelah rumah cik A pun boleh claim benda yang sama. Yelah, Sebab tak ada betul-betul. bukti, tak ada hitam putih. So sebab tu Okey. kita hidup dalam dunia yang ada perundangan kan. So kenalah ada hitam putih, kena betul-betul legally binding. That's the Okey. most important thing lah. So jadi kalau macam katalah, let's say lah macam orang-orang dalam yang menuntut ni ke event Cik Asri kan dah ada wasiat kan. Tapi kita punya harta kan bertukar-tukar. Cik bertukar-tukar kadang nak kan tukar Bertambah. bertambah kan apa. So kita kena update ke? Kita kena update ke? Sebab ada isu tu kan. Macam tu. Sebaiknya memang kita kena update lah sebab of course kita pun harta-harta kita nak buat cara pembahagian supaya bila berlaku kematian kita nak semua waris kita tahu apa yang kita ada. Contoh kan macam hari ni kita ada macam Cik A kata kita ada ASP, tabung haji, WSP, okey, kereta, geran-geran, rumah, tak masuk lagi dengan kad kredit semua, betul tak? Itu semua yang kita adakah setiap satu yang kita ada hari ni kita bagi tahu ke anak-anak kita? Anak-anak kita tahu yang kita beritahu. So that's sebab tu perlu untuk kita sentiasa update wasiat kita supaya bila berlaku kematian, diorang ni ada panduan. Wasiat ni the only document that can speak on our behalf when we no longer around. Bila kita dah meninggal, yelah kita tu nak cakap kan. Jadi wakil kita. Takkan kita nak bangun jadi pontianak datang ke anak-anak, tak boleh kan. So at least kita ada satu dokumen that can speak on our behalf lah. Dia jadi sebab kita. Ni harta mak, bahagi macam ni, buat macam ni, hutang mak settle. So ni yang akan jadi wakil, jadi suara kita bila kita tak ada nanti. Okey, faham. Okey, bagus lah. Dia lebih jelas lah. Maksudnya saya rasa ramai juga orang yang macam dia ambil macam mana cakap lah, dia ambil benda ni, dia ambil mudah. Dia rasa macam tak apalah, aku bukan banyak harta, aku bukan banyak duit kan. Tapi sebenarnya bila kita dah tulis, bila kita dah renung-renung kan sebenarnya banyak je benda yang kita boleh buat. Dan sebab kebanyakan orang pun sekarang ni mesti bekerja. At least kalau bekerja pun ada EPF kan. Betul. At least lah yang itu saja pun, kalau tu pun nampak. Dan lagi satu, ramai orang suka buat loan ASB. Yang tu pun sebenarnya dah termasuk dalam kita punya harta jugalah, harta atau hutang. Loan satu, harta punya. Yes, betul. Okay, so alhamdulillah kita pun tak boleh, kita biasa sesi yang Cik Abad biasa setengah jam lah kan. So ni untuk penutup lah kan, penutup Alung sebagai seorang yang memang dalam bidang wasiat ni, dalam bidang pemegang amanah semua ni kan. Apa pesanan Alung dekat orang luar sana mengenai pengurusan wasiat yang terbaik untuk mereka? Okay, so yang pertama sekali yang kita kena faham ialah kepentingan tulis wasiat untuk diri kita tu sendiri. Kenapa kita hari ni kena tulis wasiat? Macam cakap awal-awal lah, sebenarnya setiap orang kena buat wasiat. Sebab apa? Sebab kita ada harta. Jangan kira harta kita banyak ke harta kita sikit. As long benda tu harta, dia perlu melalui proses pentadbiran. Okay, kita perlu ada pentadbir. Hari ni masalah kita kritikal dekat Malaysia, sedih tau. Kita ada 70 bilion harta pusaka masih atas nama si mati. Which is, ada di kalangan masalah daripada 70 bilion ni, ada waris-waris yang merana, menderita. Padahal mak ayah ni tinggalkan harta. So jangan rasa harta yang banyak menjamin kesenangan waris-waris tanpa perancangan yang betul. That's why penting ada perancangan awal iaitu tulis wasiat. Dan lagi satu yang kita kena fikir diri kita ialah dari sudut hutang kita. Kita bila meninggal dunia, kita nak biar habis semua urusan kita dengan dunia. Betul. Kita tak nak nanti kita meninggal dunia, ada lagi masalah-masalah atas dunia yang kita bawa masuk dalam kubur. Contohnya hutang. Kan, hutang kita tak selesai. Nabi SAW bersabda, seorang Muslim yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang, roh dia akan tergantung selagi mana hutang dia tak selesai. So kita buat wasiat nak make sure juga bahagian kita duduk dalam kubur tu senang tak senang. Jangan fikir buat perancangan ni senang kat waris-waris je, tapi kita duduk dalam kubur susah. Kan? Lepas tu lagi satu, kita tak naklah jadi bergaduh, dah lah harta susah nak diuruskan. Lepas tu bergaduh berebut harta. Kan? Nanti yang salahnya siapa? Kita mati, kita harap anak-anak kita doakan kita jadi anak soleh, doakan kita kebaikan kita dalam kubur. Betul tak? Tapi kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita tinggalkan masalah kat diorang doakan untuk kita ke tidak?
Belum tentu lagi. Betul lagi, betul. Kita kata untuk diri kita jugalah sebenarnya. Dan lagi satu, orang-orang yang ada bisnes kan. Kebetulan Cik Aw bisnes. Kita jangan pandang semata-mata dari sudut pengagihan. Macam Alan cakap lah, pentadbiran tu penting. Hari ni ada 70 bilion harta pusaka yang tak boleh nak buat apa-apa. Sedangkan ada faraid, ada waris. Yelah, So kita, betul. orang Melayu kita kebanyakan bapak mati, bisnes-bisnes sekali mati. Yelah. Sebab tak boleh nak buat apa dah lepas tu. Tak boleh buat apa. So penting untuk kita make sure bila kita meninggal, bisnes ni bukan semata-mata bagi manfaat kepada anak-anak kita. Boleh bagi something kepada anak kita, tapi boleh diteruskan oleh anak-anak kita. Kalau boleh sampai 2-3 generasi. Barulah kita sebagai orang Islam. Alah, keras lagi Along. Hello? Sorry. Dia banyak call masuk. Dia ke siapa je lagi. Gigi sangat tu. Okay. So dari sudut bisnes, macam mana kita boleh make sure bisnes kita terus berjalan kan? Sayanglah nak tubuhkan bisnes bukan senang. Betul. Yelah, nak buat bisnes bukan senang sebab Syed memang nampak lah dia berlaku dalam Syed punya persekitaran kan. Seorang ni meninggal, lepas tu memang harta dia yang banyak, memang lepas tu tak boleh nak buat apa-apa. So bila tahu sebenarnya mungkin dia tak tulis wasiat ke tak tahulah, sebab memang simpanan dia pun tak boleh nak buat apa-apa, bisnes dia pun tak boleh nak buat apa-apa macam itulah. So jadinya kat sini nampaklah betapa pentingnya kalau kita at least kita dah ada orang yang mentadbir, betul tak? Betul. Lagi satu, orang-orang yang ada anak bawah umur lah, macam Alan cakap tadi. Kan kita memanglah kita tinggalkan harta, kita tak apa, harta yang ada insya-Allah diorang boleh teruskan kehidupan, boleh sambung belajar. Ada dah duit kita tinggalkan untuk kalau sakit ke apa, lapar ke apa, semua dah ada dah. Tapi kalau kita tak buat proper planning, duit tak boleh keluar ataupun diorang sendiri tak boleh pegang harta. Macam mana diorang bawah umur, diorang nak pegang duit? Macam mana pengurusan semua tu kan? Kita ada duit, katalah ada takaful nak bagi kat anak sampai 500,000 sampai 1 juta. Kita percaya ke kat anak kita untuk pegang 1 juta tu sendiri? Yelah, betul. Ke laut dalam nanti dia pergi. Hancur kan. Jangan kata anak bawah umur. Kalau macam Along pun. Kalau Along dapat 1 juta, jangan cari Along dekat Asalihin dah esok. Berhenti dah. Halo, dah ke mana dah? Kau tak angkat dah. Kau tak angkat dah. Kau tak angkat kan, betul? Migrate ke London terus. Migrate ke London. Okay, so jadinya clear lah kat sini sebab kita nak buat mentality. Kan mentality orang kita, sebenarnya orang, bukan kita nak cakap orang kita, semua orang kadang-kadang dia tak ada mentality yang kena ada pentadbir tu, pengurusan sebelum pengagihan tu dah ada cerita lah. Betul tak? So pengagihan tu dah cerita yang kedua. Bila dah takbir tu senang lah kau nak agihkan pada siapa ke, yang penting duit boleh keluar, nama boleh tukar, betul tak? Kan. So alhamdulillah. So Along tak ada ke yang nak macam mungkin diorang kat sini kan, diorang kat sini memang Along bukan dalam bidang sales untuk Asalihin, tapi mungkin Along boleh share kontak ke siapa-siapa ke yang boleh diorang kontak. Mungkin ada orang dia nak tahu lebih detail kan, dia nak tahu macam mana nak buat, apa flow dia, berapa bayaran, ada bayaran ke, free ke, macam mana ke, macam mana? Okay, so basically macam kami dekat Asalihin, kami ada pakai khidmat perunding lah ataupun ejen dekat satu Malaysia ni ada. Okay, kalau Along sendiri nak uruskan tu susah lah sikit. So boleh cuba cari dekat Facebook ke, ataupun nanti lepas live ni nanti Along drop dekat komen dekat video ni nombor staff-staff especially yang dekat KL lah untuk boleh dihubungi. So kalau ada apa-apa, masing-masing macam kita cakap kan, masing-masing ada cerita masalah sendiri, nak tahu lebih lanjut, boleh direct terus tanya dekat staff-staff kita. Yelah, betul-betul. So nanti ataupun boleh tengok dekat Facebook Asalihin, laman rasmi Asalihin Trustee Berhad. Boleh DM je dekat situ, insyaAllah ada staff yang akan reply. Yelah, Cik tengok pun tadi Facebook tu memang sangat aktif lah. Kan, sangat aktif lah. So okay, alhamdulillah, terima kasih Along. Terima kasih banyak kan, sebab daripada Butterworth kan? Along kat Butterworth kan sekarang? Kita ada kat Pulau Pinang, kita ada kat Butterworth. Ada kat Butterworth dah setahun Cik tak jumpa Along, Cik tipu je.
Okay, so Alhamdulillah suka sesi ni, tapi mungkin nanti kalau macam Along free, Along tak ada apa-apa, kita boleh buat yang Along cakap tadi tu, perjanjian, hibah, betul tak? Amanah, Pencarian. harta sepencarian. Hot Banyak. topik tu, perempuan suka tu. Kan, harta sepencarian tu kita buat lepas ni, cik kan. Perempuan kita Ah. campur main kan. Okay, so jadinya insyaAllah kan ada masa nanti kita buat lagi. Sebab benda ni sebenarnya sebenarnya bila melalui satu fasa yang Cik A cakap tadi lah, ada dalam lingkungan kita yang mengalami masalah bila dia meninggal, duit dia tak boleh nak keluar, syarikat dia pun tak boleh nak beroperasi, kena banyak benda yang nak kena hold semua kan. So kita nampaklah kat sini lah kepentingannya kita buat wasiat kan. So dan kita tahu mendalam tentang pentadbir harta kita. Itu yang paling penting lah. Dan Cik boleh simpulkan pentadbir tu kalau boleh bukan individu tapi apa Long cakap tadi? Syarikat amanah. Syarikat amanah. Trustee berhad lah kan. Trustee lah yang membuat pengurusan tu. Dan kalau Cik boleh cakap juga, Salih ni even Cik tahu tentang wasiat ni sebenarnya 2013 tadi. Kita orang dah buat 2013. Kiranya masa tu Along pun dekat Mesir lagi kot. Tak balik Malaysia lagi. So Cik dah tahu As-Salihin ni. Dan As-Salihin ni sebenarnya memang satu company yang memang dah establish, dah kukuh, memang kan Alhamdulillah memang company yang kita boleh haraplah. Dan ejen yang uruskan Cik punya wasiat tu sampai sekarang pun still ada lagi. Kalau tak ada anak saudara ada kan, dia je suruh dia buat balik kan. So maksudnya kat sini sahabat-sahabat kan, kawan-kawan, Mak Cu pun suruh Cu buat wasiat. Diri sendiri pun buat wasiat kan. Diri sendiri pun kena buat wasiat, masing-masing ada harta sendiri. Betul tak? Kita semua ada kita punya apa nama ni, hutang sendiri, semua kita punya nama sendiri kan. So kita dah dapat kesedarannya petani. So saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton sama-sama Ira. Okay, so saya harapkan Long PM tepi, nanti Long kena PM tepi lah. Okay, dah semua dapat kesedaran. Ini sebenarnya ilmu masyarakat. Ilmu yang kita kena ambil tahu, ilmu yang kita tak boleh ambil mudah. So kita jangan ambil mudah benda-benda ni yang sebenarnya kalau kita tengok bila kita dah meninggal nanti dia akan jadi satu isu pesanan untuk diri sendiri juga kan. So kan pesanan untuk diri sendiri juga. Okey, itu saja untuk petani. Terima kasih Along. Semoga Along sebab jemput. Kan. Nanti kita jemput lagi. So terima kasih Along. Dan juga untuk semua menonton ni, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Yang tak buat wasiat lagi, silalah buat. InsyaAllah kita sama-sama belajar, kita sama-sama buat. Mak Cu kata kejap benar. Dia nak lama tak ke mana dah tu. So kita sama-sama dapat ilmu. Siapa yang dalam kesusahan sekarang ni, saya doakan dipermudahkan urusan, dipermudahkan segala hal. Dan untuk Along yang jauh di Penang tu, jaga diri baik-baik. Nanti semoga PKP ni cepat berakhir, boleh jumpa kan. Okay, itu saja untuk petani. Tak apa Mak Cu, nanti kita buat lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Long. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cik A. Bye. Bye.